وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ini ada apa nama ni, sajadah ya. Sajadah, subhanallah walhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Jinullah, sahabat saya Tuan Haji ya, yang jadi ahli qaryah surau masjid sahabat-sahabat saya Tuan Haji Samsuri dan sebagainya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melimpah kurnia dan izinnya kita dapat sama-sama berjemaah di surau sembahyang fardu maghrib. Lepaslah tanggungjawab kita sebentar tadi maghrib, dan insya-Allah sementara kita menunggu lagi untuk kita berjemaah bersama solat Isya, maka diselitkan sedikit kuliah kita pada petang ini. Jadi bulan lepas saya tidak ada bersama di sini kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Alhamdulillah, itu sekali ini bulan ini dan masuk bulan Ramadan tadi nanti tidak ada kuliah tafsir kita. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, pada kali ini kita tafsir dalam surah Al-Insyiqaq. Tafsir kita surah Al-Insyiqaq. Selepas Al-Mutaffifin hari itu selesai, kita masuk surah baru iaitu Al-Insyiqaq. Jadi kita ambillah pahala sikit bacaan Qurannya. Supaya apa yang kita baca ni dapat pahala walaupun satu huruf 10 ganjaran. Insya-Allah. Baca satu huruf 10 pahala. Allah bagi. Bonus. Apalagi kalau kita baca surah ni banyak huruf. Ada bonus dan kelebihan. Man ja'ahu bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dan siapa yang buat baik satu je buat baik kebajikan, Allah Subhanahu wa taala lipat ganda 10 ganjaran. Okey. Buka ya. Okey, saya baca dulu kemudian tuan-tuan ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. أذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت
وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Panjang sikit. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره كتابه وراء فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون Ini ada apa nama ni, sajadah ya. Sajadah subhanallah walhamdulillah. Balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Itu je ayatnya. Al-Insyiqaq. Insyiqaq surah yang ke-84
ayatnya 25 yang kita baca daripada ayat pertama dan hingga ayat 25. Ayat ini, surah ini diturunkan di Mekah. Dia dipanggil Makiyah. Kena berunsur mentauhidkan dan Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan dan melihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia menceritakan juga tentang akhirat. Disebut Makiyah. Kalau Madaniyah, kalau kita jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu, itu ayat-ayat turun di Madinah. Ayat yang selalu yang diturunkan di Madinah, ayat yang berunsur perundangan, ya, syariat Islam telah disebarkan. Itu ayat yang turun-turun di Madinah. Kalau di Mekah, bentuk ayatnya biasanya bunyi ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya kan, termasuklah orang bukan Islam. Dan juga dia menceritakan juga tentang hal-hal sejarah para nabi. Itu ayat-ayat yang turun di Mekah. Dan dibangsakan dengan Makiyah lah. Kalau Madinah, Madaniyah. Itu. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi ayat ini turun pada Allah turunkan wahyu kepada Nabi SAW mengikut peristiwa yang berlaku. Jadi apa yang kita baca tadi, semoganya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dihormati sekalian, al-insyiqaq. Kalau banyaklah makna dari segi makna dari insyiqaq ni. Kalau dari tafsir Al-Azhar, apa nama ni, Pak Hamka, dia mengatakan kehancuran. Tapi kalau Al-Sir Munir ni, dia menyatakan terbelah. Jadi langit terbelah. Tapi kalau tafsir yang saya bawa ni adalah kehancuran. Sama juga, terbelah nak hancur pun digunakan. Okey, kita tafsirkan dia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Mengasihani. Idzas samaa'un syaqqat. Idzas samaa'un syaqqat artinya apabila langit telah terbelah ataupun telah hancur. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Lantaran patuhnya kepada Tuhannya dan patutlah dia begitu. Ya. Lantaran langit tadi patuh kepada Tuhannya dan patutlah dia begitu. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi telah dipanjangkan. Muddat artinya diratakan. Muddat artinya mat. Kalau kita belajar tajwid, mat arid. Mat itu ada tiga, alif waw ya. Panjang, bacaan panjang, muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dikeluarkannya apa yang ada di dalamnya dan dia pun kosong. Itu dari segi makna di sini sama juga. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, lantaran patuhnya kepada Tuhannya dan patutlah dia begitu. Jadi kita tafsirkan melalui pemahaman daripada ini Pak Hamka. Kehancuran artinya terbelahnya. Ini adalah peringatan lagi tentang akan datangnya kiamat. Sebelum ni ayat surah-surah yang telah kita pelajari juga menceritakan tentang berlakunya kiamat. Dan ini adalah surah juga yang menceritakan tentang datangnya hari kiamat. Nak bagi gambaran kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala sangat memberi perhatian kepada umatnya ini, hambanya ini, supaya sentiasa berwaspada dengan ancaman-ancaman kiamat yang pasti berlaku. Sebelum ini pun surah At-Takwir, lagi Al-Infitar, dan ini Al-Insyiqaq. 3 surah ni kan. Apa kata Nabi tu? Baca 3 surah ni seolah-olah apa? Kita dulu? Melihat kiamat. Jika kamu nak lihat kiamat, kata Nabi, bacalah 3 surah ni. Surah At-Takwir, Idza syamsu kuwirat, nyata. Al-Infitar, Idza sama'un fatarat. Dan ini juga Idza sama'un syaqqat.
Tiga surah ni seolah-olahnya berlakunya kiamat. Dia kata idzas sama'un syaqqat, apabila langit telah terbelah ataupun hancur. Jadi susunan yang sebagai kita lihat dari bumi sekarang ini tidak akan ada lagi. Bintang-bintang yang sekarang ada di tempatnya akan hancur. Semuanya akan hancur. Bumi-bumi yang kita pijaknya habis belaka, tak ada. Bila langit itu telah hancur, seluruh cakrawala berlanggaran dan haba'an mumbassa, menjadi debu-debu yang berterbangan. Ini dah kita tafsirkan dulu dan kita tahu sikit dah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, lantaran patuhnya kepada Tuhannya. Kerana semuanya itu akan terjadi atas kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendak sesuatu, apabila berlaku sesuatu, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak kepada sesuatu itu maka jadilah dia, kun fayakun. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuba terbayangkan kalau Allah hendak masa ni, tiba-tiba berlaku time ni, kiamat. Itu atas kuasa Allah, kehendak dia. Maka langit dia patuh. Langit dia patuh, takkan dia nak bangkang. Kan? Dia tidak akan bangkang atas kehendak Allah. Allah kata, wahai langit, hendaklah kamu hancur, hendaklah kamu terbelah. Maka langit akan terbelah dan akan hancur atas perintah dan kehendak Allah tersebut. Macam tu kita apabila syariat sudah sampai kepada kita, maka wajib kita melakukan segala syariat-syariat tersebut. Maka kita kena patuh. Barulah bila kita patuh, barulah datangnya ketakwaan. Barulah dia sebagai muslim yang cinta dan patuh kepada Allah dan Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, kata Quran. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu disimpul, dia terangkan satu persatu kepada kita untuk umat dia, maka kita kena ambil. Kan? Macam solat lah. Quran hanya ceritakan wa aqimus salah wa atuz zakah. Tapi macam mana cara solat? Apa yang Allah turunkan itu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad cerita solat ni, sembahyangnya maghrib 3 rakaat, isya semua tu, dan dijelaskan oleh Rasulullah. Kita pun ikut. Betul tak? Kita ikutlah, patuh. Bila kita patuh, kita taat, maka luruslah perjalanan kita itu. Mengikut petunjuk tadi. Begitu juga dengan langit ni. Dia patuh dengan kadar dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian patutlah dia begitu. Artinya kepatuhan langit kepada kehendak Allah adalah suatu hal yang wajar. Wajarlah. Sebab Allah lah yang menciptakannya semenjak semula, dan Allah pula yang maha berkuasa merubahnya. Terpulang mana Allah nak ubahkan langit tu? Macam mana bentuknya? Oh, bumi ni macam mana? Malaysia tidak ada gempa bumi. Jangan. Kehendak Allah Subhanahu wa taala akan hendak sesuatu, maka berlakulah gempa bumi. Itu kehendak Allah. Dia nak ratakan Malaysia ni terpulang, boleh saja. Dia nak ratakan Malaysia ni. Kan? Dia nak meratakan bumi Malaysia ni. Itu atas kuasa kehendak Allah. Bumi kena ikut kalau atas kehendak dia. Begitulah. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, ayat ni. Dia kena patuh. Memang patut dia patuh. Gitu. Sebab dia dicipta. Dan apabila bumi telah kalau makna situ apa je? Bumi telah sini dipanjangkan, muddat. Bumi telah diratakan. Muddat diratakan. Apabila bumi telah diratakan, artinya kalau kita lihat di dalam peta atlas yang besar, nyatalah bahawa bumi itu bulat. Kita tengok bumi ini bulat. Ya, bulat. Terasa tak bulat ni sekarang? Tak rasa. Tetapi kalau kita lihat di ufuk, lihat apa nama ni, menggunakan makroskop kan, nak tengok anak bulan di ufuk, kita nampaknya bumi ni penghujung, itulah ufuk. Sanurikum fil afaq, sanurikum ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada kamu di ufuk sana, kata Allah Subhanahu wa taala. Ufuk sana
Itu jauh sana kamu lihat, itu ufuk, tak nampak sampai ujung. Dan bagaimana kami ciptakan diri kamu sendiri, diciptakan kita ni. Itu tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bumi dekat ini bulat tak? Bulat. Kalau kita lihat dalam peta memang bulat. Kalau bulan ataupun matahari jatuh sana, sini gelap, sana terang. Mari pula kita terang, bawah sana pula gelap. Okey. Dalam ayat ini dinyatakan bahawa suatu waktu dia akan dijadikan Allah rata. Rata, tak ada bulat lagi. Boleh tak dia buat rata? Boleh. Itu kuasa Allah. Kita kena akur, kena patuh. Jadi menurut keterangan ahli-ahli memang bumi ini selalu berubah. Meskipun berubah, ia berlaku dalam jutaan tahun. Dalam jutaan tahun. Juta tahun dah bumi ini dicipta. Dah tua benar bumi ni, ya? Tua benar bumi ni. Bukan mustahil dari membulat dia melonjong. Nanti dari bulat dia membujur. Tak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan dikeluarkan apa yang ada di dalamnya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan dikeluarkan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya bumi itu sendiri telah derata dan tanah-tanah ketinggian jadi runtuh. Maka simpanan yang ada dalam perut bumi itu dikeluarkan sendiri. Simpanan itu ialah kubur manusia. Bila bumi dah diranta, dah dirunsut, dah dia orang kata kalau disodok semua tu, semuanya keluar. Apa yang keluar? Ialah kubur. Orang yang duduk dalam kubur tu keluar semua. Kemudian dia pun kosong. Jadi wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dia pun kosong. Makna di sini kubur itu telah menjadi kosong sebab isinya telah dimuntahkan keluar sehingga berseleraklah tulang-tulang. Ya, kita sini bila kubur kan banyak mati dulu, tulang-tulang belulang masih ada lagi. Maka bila diratakan semuanya keluar, orang kubur tu tulang belulang pun boleh selerakkan. Ya. Jadi lantaran patuhnya kepada Tuhannya, wa azinat li rabbiha wa huqat, lantaran patuhnya kepada Tuhannya dan patutlah dia patuh atau patutlah dia begitu. Jadi kejadian bumi ini demikian rupanya adalah kena tunduknya bumi kepada Tuhan yang penciptanya juga, sebagaimana yang terjadi pada langit tadi. Dia kena patuh juga. Atau kena Allah nak ratakan, dia kena patuh. Ratalah. Dia ratakan. Jadi bumi ini ciptaan dia. Jadi lalu datang satu ayat lagi, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ada susah sikit nak sebut ni, ila rabbika kadhan. Tapi sedap baca. Ya wal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan, ila rabbika kadhan. Kalau nak hafalnya ulang banyak kali. Ila rabbika bika kadhan. Payah nyebutnya tu dua kaf yang bertemu ya. Kadhan famulaqi. Wahai insan, wahai manusia. Itu saya kata tadi, ayat ni turun di Mekah, bentuk dia manusia. Sesungguhnya engkau telah kerja keras, kerja kuatlah, akan menuju Tuhanmu sekeras-kerasnya. Sekeras-keras kerja, maka akan bertemulah engkau dengan dia. Ya. Maksudnya wahai insan, ingatlah kamu dan insaflah, dia kata, dalam keadaanmu. Wahai manusia, ingat, insaflah. Sesungguhnya engkau telah kerja keras menuju Tuhanmu sekeras-keras kerja. Artinya bahawa manusia ini hidup di atas dunia bekerja keras, bekerja kuat, membanting tulang, ya, memeras tenaga siang dan malam, apa jua pun jenis yang dikerjakan, namun akhir perjalanannya adalah menuju Tuhan juga. Tidak ada jalan lain. Kerja keras membanting tulang dalam hidup, tidak lain tujuan insan hanyalah ke pintu kubur. Itu akhirnya tu.
Wahai manusia, hendaklah kamu hidup atas dunia ni, carilah apa yang kamu usahakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Atasnya apa yang dia usahakan. Dia berusaha dan apa yang dia usahakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha, dan atasnya apa yang dia usahakan. Maka begitu Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, hiduplah atas kehendak kamu. Kerana sesungguhnya engkau pasti akan mati. Kamu hiduplah atas kehendak kamu, maknanya kita hiduplah jalan cari rezeki, cari penghidupan untuk keluarga, untuk anak isteri, untuk diri kita, makan, minum, semua kena cari atas usaha kita, tidak mengharap orang lain. Hiduplah kehendakmu, kerana sesungguhnya engkau pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair bisyarri wal khair wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati, dan kami uji kamu. Wa nabluukum bisyarri, dengan kesusahan, wal khairi, dengan kebaikan. Fitnah itu semua satu ujian. Wa ilaina turja'un, tapi ingat, kepada kami kamu akan dikembalikan juga. Buatlah segala amal, carilah kerja. Tetapi biar kerja kita ni, sehendak kita, janganlah kehendak kita sampai kita lupa pada Allah. Kerja kita ni biarkan Allah, usaha kita biarkan Allah, rezeki yang kita cari halal, halalan tayyiban wa mubarakah, yang baik serta berkat. Itu kita hendak. Biar akhir kita ilaina turja'un. Kemudian yang kedua, kata malaikat lagi, cintailah apa yang kau nak inginkan. Apa yang kau nak inginkan, cintailah, tetapi pasti akan berpisah dengannya. Cintalah kepada siapa yang kamu nak cintai, kamu sayangi, ya, kepada ibu kamu, ayah kamu, anak kamu, isteri-isteri kamu, cintailah, ya. Tetapi pasti akan berpisah juga. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak itu hanyalah apa dia? Perhiasan atas dunia ni je. Wal baqiyatus salihat, yang kekal ialah amalan salih tu. Khairun inda rabbika, sebaik-baik di sisi Tuhan kamu, wa khairun amala, dan sebaik-baik pengharapan. Harapan kita nak apa? Ujungnya minta keredaan Allah SWT. Ujungnya apa? Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha, Allah redha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam gulungan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, masuklah dalam syurga-Ku. Itu kita, harapan kita tu. Betul tak? Semua nak pergi surau ni, itulah nak, betul tak? Mudah-mudahan lah, doa semoga kita dapat berjumpa, famulaqi, kita dapat bertemu di akhirat. Walaupun dia berpisah, Jibril bagi tahu pada Nabi, cintalah, sayanglah kepada siapa yang kau nak sayang, tetapi akhirnya kamu akan berpisah juga. Bila berpisah, di akhirat esok akan bertemu juga. Kemudian apa lagi kata oleh Jibril? Dia katanya lagi, beramallah sekehendakmu, kau pasti akan menemukan balasannya. Buatlah amal yang soleh, maka akan dapat balasan, ya. Beramal yang mulia, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. I'malu ma syi'tum, buatlah kerja yang kamu kehendaki, yang kamu suka buat, tapi pastikan yang kita buat tu menjanjikan balasan. Buat kerja amal, buat kerja baik, kebajikan, ya, tolong menolong antara satu sama lain, buat amal kebajikan,
bangun malam, berzikir. Itu amal-amal lah tu. Masyitum, ikut suka kamu nak buat. Kenapa? Allah sentiasa memerhati apa yang kita kerjakan. Dia kata, innahu, sesungguhnya Allah bima ta'maluna basir. Yang kita buat tu Allah lihat. Allah lihat. Itulah tadi yang dipesan oleh Jibril, berkata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kita manusia ni buat kerja amal baik, sekeras-keras buat kerja keras untuk menuju kepada Tuhan. Ya, kerana kita pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat seterusnya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Ini sudah biasalah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu, siapa yang dapat catatan amal dia sebelah kanan, maka dia akan dihisabkan dengan hisab yang mudah, simple. Dia akan mendapat penghisapan yang mudah. Ya. Seperti mana Nabi SAW sebut, ay yanzura fi kitabihi fayatajawaz lahu anhu annahu man tuqishal hisab ya Aisyatu yawma idzin halik. Nabi SAW pernah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengenai penghidupan ni lah ya. Beliau tanya, bila selesai tiada sembahyang, dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan perhitungan yang mudah? Sebab doa Rasulullah SAW ketika dia selesai solat, Rasulullah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Lebih mudah dihafal ni. Allahumma Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhanku, perhitungilah, hisabkanlah aku, kirakanlah aku dengan perkiraan yang mudah, hitungan yang mudah. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan perhitungan yang mudah itu ya Rasulullah? Jadi Rasulullah kata, akan dilihat pada suratan amalnya. Buku catatan amalnya itu sepintas lalu dihentikan. Orang yang beramal bukunya, tengok yang ni okey lah, okey. Kalau di pejabat kan, isi borang, oh ini okey je, isi je, okey. Semua sebab apa? Mudah bagi dia. Kena amalan buku catatannya biru semua. Biru, tak payahlah ni, tepi je. Itu maksudnya Nabi SAW. Kerana sesungguhnya barang siapa yang dilakukan perhitungan yang teliti atas surat amalnya pada waktu itu, wahai Aisyah, celakalah dia. Kalau sekiranya buku kita tu ditengok, diteliti satu-satu. Ni tak boleh ni. Buat penelitian diteliti. Memang ada Rasulullah begitu. Teliti elok-elok. Ni tak boleh ni. Ini tak boleh ni. Sampai beberapa jam baru masuk muka yang kedua pula. Teliti. Itu maksudnya Rasulullah. Tetapi kalau catatan amalnya tadi, banyak amalnya biru-biru. Dia kata, Rasulullah kata, ambil sambil lalu je. Dia lalu buat laluan sepintas lalu. Maksud gitulah. Jadi nampaknya hadis ini bahwasanya menerima surat panggilan dari sebelah kanan saja sudah menjadi alamat bahawa pemeriksaan atas diri orang yang bersangkutan akan mudah saja. Jadi kalau kita dapat catatan buku amal kanan tadi bil yamin, ashabul yamin, akan mudah saja. Kalau shimal sebelah kiri, tak tahu ada ayat yang sini. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Di hari akhirat esok dia kembali dengan keluarga dia balik. Dia jumpa keluarga dia sama-sama di syurga. Wa yanqalibu, dia berjumpa
ahlihi masrura, dengan keadaan sukacita. Maksudnya keluarga yang dimaksud di sini adalah ahli syurga. Ahli syurga, ahli syurga, ahli syurga. Tuan Haji jumpa ke ni? Gembira tak? Gembira. Siapa tak nak? Tapi susah sikit di dunia, dapat kasih gembira. Falyadhaku qalila, kata Allah, wal yabku katsira. Itu balik kalau zaman jahiliah dulu, mereka falyadhaku katsira, mereka ketawa, sukacita di atas dunia ni banyak, tetapi mereka menangis di akhirat esok lebih banyak daripada gembira. Kita mau macam tu, biar di atas dunia ni kita menangis banyak, di akhirat esok kita bersukacita, ketawa yang banyak. Seperti mana ayatnya surah Al-Mutaffifin dululah ya. Adapun wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, adapun orang-orang yang diberikan suratan amalnya dari belakang punggungnya. Punggungnya macam inilah diberi. Sebab itu kita kalau nak bagi sesuatu kat orang, janganlah bagi punggung ni, tak elok kan. Sambil-sambil berjalan tak elok kan. Biarlah berhenti dulu bagi macam ni, elok secara adab. Ini berjalan-jalan ulu macam ni, itu bagi belakang. Dimaksud dia macam ni lah. Sesiapa yang diberi catatan amalnya di belakang punggungnya. Artinya juga di sebelah kirinya. Dalam ayat ini disebut dari belakangnya atau dari belakang punggungnya untuk menunjukkan bahawa pemberian itu adalah keadaan yang buruk. Tak elok keadaan buruk. Kalau kita bagi mulai punggung, tak elok. Maka dia akan berteriak menyebut kecelakaan. Wa yad'u subura. Maksudnya, maka dia akan berteriak menyebut kecelakaan. Teriak sungguh lah. Jadi datangnya surat dari sebelah belakang itu sudah menjadi isyarat baginya bahawa dia akan menghadapi perhitungan yang sangat teliti, kerana banyak kesalahannya semasa di atas dunia ini yang fana ini. Dia akan berteriak dan menyesali. Aduhai, celakalah aku, dia cakap. Wa yad'u subura. Itu maksudnya wa yad'u subura. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk dalam neraka api yang menyala-nyala. Itulah. Kenapa? Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrur. Semasa atas dunia dulu, dia dengan kawan-kawan dia dengan keluarga dia bersukaria. Bersukaria dengan maksiat. Bersukaria dengan maksiat, menghabiskan umur yang tak ada faedah. Itu maksudnya tu. Jadi umur pada barang yang tidak berfaedah. Atas dunia dia sukaria, berhibur sesuatu, ya, lupa Allah. Jadi benda-benda yang tak faedah. Sebagai disebut dalam ayat yang tadi, dia bekerja keras, namun pekerjaan itu hanyalah buat kepuasan hawa nafsu dan sementara. Dia bekerja keras juga, tetapi dia memuaskan nafsunya sahaja. Innahu zanna an la yahur, sesungguhnya dia menyangka bahawa sekali-kali tidaklah dia akan kembali. Orang sini dia rasa hidup lama lagi, dia kata. Maksudnya dia bawa lalu saja segala peringatan, dilengah-lengahnya saja tuntutan yang diberikan oleh Rasulullah, bahkan dicemuhkannya dengan nilai-nilai yang diberikan oleh agama. Dia rasa lambat lagi nak mati. Ya, rasa lambat lagi nak mati. Buat amal tu kemudianlah nanti. Dilengah-lengahkan sampai ajalnya, terkejut mati. Apa macam? Sudah tidak diterima lagi. Fa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Apabila nyawa dah sampai ke hulqum, ketika itu kita melihat ajal kita dah sampai. Wa antum hina idzin tanzurun. Bala,
Tidak begitu kata Allah. Artinya ingatlah olehmu wahai insan yang hidup sekarang di dunia ini. Dia beri pesan kepada kita. Kita hidup ni jaga-jagalah. Kata, bala inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhan selalu melihat. Kita sangkaan kita memanglah. Perasaan kita kalau orang beriman ni rasa Allah sedang memerhati. Bila kita rasa Allah memerhati, kita nak buat maksiat pun takut. Betul tak? Takut. Buat rasa takut. Tapi buat juga tak apa. Seorang je. Boleh dengan Allah SWT je. Tapi boleh ampun dengan Allah SWT. Hilanglah prasangka yang salah itu, iaitu bahawa hidup di dunia ini tidak berujung dengan akhirat saja. Dan sementara di dunia ini tidaklah ada kita yang lepas daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lihat kita. Oleh sebab itu maka hati-hatilah melangkah dari sekarang, ya, agar tenaga jangan habis percuma dan kelak kita bertemu dengan Tuhan kita dalam suasana yang menggembirakan hati. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun ingin agar kita menjadi orang yang baik. Wallahu yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang kembali bertaubat kepada Dia. Selalu kita bertaubat dengan istighfar. Allah suka tu. Tengok. Lagi kita beristighfar, lagi Allah suka. Kan? Lagi Allah suka, lagi Allah beristighfar, lagi Allah suka. Sebab apa? Kita mengakui tak ada yang boleh mengampunkan dosa kita. Hanya pada Dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga katakan, jika sekiranya kamu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu kasih dan cinta kepada Allah dan Rasul, ikutlah aku, kata Rasul, kan? Ikutlah aku. Fattabi'uni, maka ikutlah aku. Yaghfirullahu lakum, Allah akan mengampunkan kamu. Allah mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Innallaha ghafurur rahim, kerana Allah itu Maha Pengasih. Fala uqsimu bisyafaq, maka tidaklah aku akan bersumpah demi tanda merah di tepi langit. Apa maksudnya tidak aku akan bersumpah? Banyak terdapat susun kata seperti ini dalam Al-Quran, ya. Fala uqsimu, maka aku bersumpah. Jadi sumpah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kata wal fajr, demi fajar. Idza syamsu kuwirat, kan, yang dulu kita Allah bersumpah apabila berlakunya kiamat, matahari berlingkaran matahari dan sebagainya. Allah bersumpah malam, Allah bersumpah siang. Banyaklah. Jadi tidaklah yang arti harfiahnya tidaklah aku akan bersumpah, padahal hendaklah dia diartikan dengan suatu sumpah peringatan yang sangat penting. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah itu, jadi maka tidaklah aku akan bersumpah. Fala uqsimu, berarti tidaklah aku akan bersumpah, berarti bahawasanya itu adalah peringatan yang sangat penting. Oleh sebab itu ada juga ahli-ahli menafsirkan maka tidak aku akan bersumpah diputuskan hubungan la dengan uqsimu. La, tidak, uqsimu, aku bersumpah. Diputuskan gitu. Ada ulama juga kata gitu. Setelah mengetahui demikian itu, teruskanlah persumpahan ilahi itu demi tanda merah di tepi langit. Aku bersumpah demi tanda merah di tepi langit. Tanda merah di tepi langit ialah syafaq, yang merah itu. Waktu matahari jatuh, kan, yang warna merah tu. Yang meskipun matahari telah terbenam ke sebelah barat, namun tanda merah itu masih kelihatan sebelum matahari hilang. Bila matahari hilang, syafaq tu barulah masuk Isya, kan.
sekilang-kilang ke bawah dasar bumi. Allah mengambil syifaq ini menjadi persumpahan supaya kita memperhatikan alam yang indah dijadikan Tuhan untuk membulatkan ketundukan kepada Tuhan. Jadi ada perasaan kita tak? Wa min ayatihi an khalaqas samawati wal ardh. Dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia mencipta langit dan bumi. Mencipta langit dan bumi. Wasyamsi wal qamar, dan juga matahari dan bulan. Jadi kita memperhatikan benda-benda itu dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat matahari itu turun gitu kan, syafaq itu, ada tak kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ada ulama katakan bila matahari turun tu kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu, kemudian kita memohon permohonan apa yang kita minta tuju. Seperti mana Rasulullah SAW nyatakan kepada Sayyidatina Zainab, anak Nabi SAW, Sayyidina Fatimah. Maaf, Sayyidina Fatimah, anak kesayangan Rasulullah SAW. Bila Sayyidina Fatimah sangat berat melakukan kerja, dia sangat miskin lah. Fatimah ni miskin, dia tidak ada apa-apa dengan Sayyidina Ali kan. Sehingga dia bagi tahu Sayyidina Ali kepada kesusahan dia kan. Jadi Sayyidina Ali pergilah jumpa ayah, pergi jumpa Rasulullah, mintalah apa yang ni kesukaran kita yang kita hadapi ni. Maka Rasulullah, dia pergi jumpa Rasulullah, Sayyidina Fatimah tu dia nak bagi tahu kesusahan dia tu, rasa segan pula. Dia balik macam tu je. Jadi Sayyidina Ali tanya, kau dah tanya tadi, minta dah? Tak tergamak nak minta. Kenapa tak minta? Jadi Sayyidina Ali pergi sekali ke rumah Rasulullah, minta seorang amah untuk membantu di rumah lah. Sebab Sayyidina Fatimah ni dia gendong anak lagi ya, Hasan Hussein tu gendong anak lagi, ditepung lagi. Dicerita macam tu, hebatnya Sayyidina Fatimah. Jadi minta Rasulullah kata tak dapat nak memberi permintaan Sayyidina Fatimah. Dia suruh bersabar je. Tapi apa dia suruh minta? Mau ke tidak ku ajarmu satu kalimah yang akan membukakan rezeki kepada kamu. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 10 kali cukuplah malam. Subhanallah. Sebelum tidur bacalah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tidak ada kesukaran lagi selepas itu. Wal laili wa ma wasaq, demi malam dan apa yang dikumpulkan. Banyak yang dikumpul pada malam, baik yang berupa alam kebendaan dengan cahaya bintang gemerlapan ataupun kesunyian dan kesepian. Dan boleh juga kita masukkan dalam kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia yang durhaka di malam hari, dan terkumpul juga di malam hari ibadat dan munajat hamba Allah, tahajud, dan pulang perginya malaikat membawa permohonan makhluk kepada Tuhannya, dan turunnya mereka membawa rahmat dan ma'rifat. Waktu malam macam-macamlah terjadi, ada yang maksiat, ada yang ibadah ya. Malaikat sentiasa turun naik dengan ship malaikat ni, sentiasa mengawasi kita. Ada yang malaikat yang membawa rahmat. Demi bulan apabila telah purnama, wal qamar idza tasaq, demi bulan apabila telah purnama. Maksudnya bulan terang benderang 14 hari. Ini apa ni? 13 Syaban. Ada buat nisfu Syaban dalam 2 hari. Biasa orang nisfu Syaban dia buat apa? Baca Yasin. Yang kita doa, Allahumma barik lana fi Syaban. Minta berkat bulan Syaban. Wa balighna Ramadan. Sampai kita Ramadan. Ada orang tak sampai Ramadan ni. Jadi kita minta keberkatan bulan Syaban ni. Sebab banyak perkara-perkara yang ada kata ulama-ulama
4 permata dalam tubuh badan manusia ni yang perlu lakukan bulan Syaban ni. Tu carilah insya-Allah yang tu. Banyak-banyak kalau kita berpuasa, kita nak berpuasa Isnin Khamis. Kalau yang belum lagi yang perempuan yang belum lagi membayar hutang puasa, kena bayar pula. Ketahui bahawasanya terang benderang cahaya bulan adalah kerana dia sedang bertentang dengan matahari. Ya. 14 hari dia penuh bulan tu. Kenapa bertentang matahari? Matahari panjang. Tu kita nampak bulan purnama. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu akan melalui setingkat sesudah setingkat. Apa maksud dia? Berbagai-bagai ahli tafsir menafsirkan maksud melalui setingkat sudah setingkat atau selapis demi selapis itu yang dijadikan tekanan tujuan kata oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah mengambil sumpah dengan tanda merah di tepi langit atau malam dan bulan purnama. Tingkat-tingkatlah. Ya. Sebab bulan, matahari, siang dan malam itu tingkat-tingkatlah tu. La tarkabunna tabaqan an tabaq fama lakum la yu'minun. Maka gerangan apakah sebabnya mereka tidak akan beriman? Sudah nampaklah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri nikmat kepada dia. Allah berikan ujian kepada dia. Nampak semua. Ada sakit, ada sihat semua, ya. Ada malam, ada siang, ada usaha, dapat rezeki dan sebagainya. Tetapi fahum la yu'minun, mereka tidak juga beriman. Fama lahum la yu'minun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan mereka itu menjadi orang-orang yang mendusta ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat seterusnya fama fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'al Qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak patuh, tidak sujud. Wa idza quri'al alaihimul Qur'an la yasjudun. Mereka tidak sujud kepada Allah. Ya. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang yang kafir itu pun mendustakan ayat-ayat Allah. Biasalah. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tum la yu'minun. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni sama ada kita nak beri peringatan, baca ayat Quran ke apakah, mereka tidak akan mendengar peringatan itu. Bahkan mereka tidak beriman kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahu a'lamu bima yu'un. Namun Allah amatlah mengetahui apa yang mereka pendam di dalam hati. Allah mengetahui siru wa'lamu. Benda yang terlintas dalam hati Allah mengetahui. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Lantaran itu ancamlah mereka dengan azab yang pedih. Pedih azab tu, ya, orang yang ingkar pada perintah Allah dapat azab dunia pun cukup dah, ya. Stres, satu azab juga, stres. Cek darah tinggi, azab juga tu. Darah tinggi, susah hati. Kencing manis, sedar tahu kena kencing manis, tak sedar kena kencing manis, potong kaki, azab juga. Fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu wa 'amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah pahala yang tidak putus-putusnya. Inilah satu daripada ayat-ayat surah Al-Insyiqaq memberi pesan kepada kita supaya kita berhati-hati menerima akan suatu masa akan berlakunya kiamat. Kiamat besar, ya, yang menimpa. Jadi memberi pesan kepada kita manusia supaya berhati-hati di dalam kehidupan kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini tuan-tuan hadirin bermanfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma
Ya Allah, tambahkan ilmu kami. Allahumma rzuqna fahma, rezekikan kefahaman kepada kami. Allahumma nawwirna binuri ilmik. Ya Allah, berikanlah cahaya ilmu kau kepada kami. Allahumma habadin innan nisyan, dan jauhkanlah kami daripada penyakit lupa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله